Diploma in Business Management dan Asia University untuk degree in Human Resource Management. Maksudnya ni orang-orang sumber manusia, menguruskan manusia, insyaAllah. Okey, bagi memulakan program Bual Bicara kita pada petang ini, saya menjemput saudara Muhammad Shazrai untuk membaca atau memimpin bacaan doa. Persilakan Shazrai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberikan sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi jabatan kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami mohon kekuatan dan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada adik Muhammad Shazrai Haikal atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga program kita pada petang ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan berjalan dengan lancar. Okey, kepada anak-anak murid cikgu dari 3 buah sekolah ni, SMK Dato' Haji Muhammad Reza, SMK SCS Methodist SCS dan juga SMK Seremban 3, cikgu harap kamu boleh wawarkan program kita pada petang ini dalam grup WhatsApp ataupun Telegram kelas. Dan insya-Allah pada petang ini kita bersama-sama dengan penceramah kita, okey, iaitu Cik Rosli bin Salim yang akan menerangkan berkenaan dengan program Sijil Kemahiran Malaysia SKM dalam mod SLDN bersama dengan Akademi Vocational McDonald Malaysia. Jadi cikgu faham mungkin ada rata-rata murid-murid yang baru dengar program ni. Tapi saya rasa start last year memang kita dah wawarkanlah bersama-sama dengan KV Kuala Kelawang. Okey, dalam usaha untuk menariklah minat para pelajar lepasan PT3, lepasan SPM untuk meneruskan kerjaya mereka dalam bersama-sama dengan Akademi Vocational Malaysia. Okey, jadi saya dengan ini mempersilakanlah Encik Rosli bin Salim untuk meneruskan taklimat berkenaan dengan program Practice Akademi Vocational Malaysia. Dipersilakan Encik Rosli. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar semua? Okey. Boleh dengar ya? Okey. Sebelum saya mula, let me introduce myself lah. Nama saya adalah Rosli bin Salim daripada McDonald's Malaysia. Merupakan pengurus sumber manusia bahagian hal ehwal pelajar dalam bidang skim latihan dual nasional. Okey, jadi serba sedikit tentang pengenalan syarikat lah. Banyak orang tahu McDonald kan, tapi tak kenal syarikat dia siapa. So sekarang saya nak bagi tahu berkenaan dengan McDonald's. So McDonald's Malaysia dibuka pada tahun April 1982. Adik-adik belum lahir lagi ni, McDonald's dah buka dah. So jadi McDonald's yang pertama ni berada di Jalan Bukit Bintang lah, Kuala Lumpur. Jadi sehingga kini kita ada lebih kurang dalam 305 buah restoran dan mempunyai lebih daripada 12,000 orang pekerja di seluruh Malaysia. Okay? Jadi McDonald's Malaysia ni adalah kepunyaan syarikat yang dipanggil Lionhorn Private Limited.
kepunyaan syarikat daripada Arab Saudi. Maknanya McDonald's Malaysia merupakan syarikat yang di bawah Arab Saudi. Kita melaporkan perkembangan syarikat dan sebagainya semua di Arab Saudi lah. Jadi nama syarikat di Malaysia adalah Gerbang Alaf Restoran Sdn Bhd. Gerbang Alaf Restoran Sdn Bhd. Tapi cawangan ni McDonald's lah. Ramai orang kenal McDonald's. Kalau sebut Gerbang Alaf semua tak kenal nanti. Cik Rosie sekejap. Dah gerak ke slide ni? Dah gerak yang kedua. Oh, masih lagi paparan di slide yang pertama. Oh ya ke? Okey. Okay. Kita stop sekejap. Yang lain-lain tidak berkenaan. Basic yang lain, so nampaknya hari ini hasil tak banyak, tak bahan banyak. Tak banyak koruptor lagi. Saya harap. Bila tu 16. Sekarang nampak? Belum lagi keluar. Okey, ada. Okey, sekarang di slide nombor 2 lah. So, pengarah urusan McDonald's merupakan Encik Azmi Jaafar yang merupakan rakan niaga McDonald's jugalah. Dan secara puratanya McDonald's serve customer every month, setiap bulan kita lebih kurang hampir 14 juta pelanggan setiap bulan lah di Malaysia. Dan McDonald's Malaysia juga bukanlah terdapatnya barang-barang ni daripada luar negara je. So barang-barang yang McDonald's jual ada juga daripada pembekal tempatan. Contohnya macam telur, ayam, sayur, tomato tu semua daripada pembekal tempatan. Bukan daripada luar negara. So objektif untuk program SLDN ini adalah satu, program ni kita panggil dia, kita nak bagi peluang kemajuan kerjaya kepada adik-adik. Dalam erti kata lain, lepas ni kalau adik dah habis belajar dan sebagainya, so kita ada peluang vocational masuk dalam program SLDN ni untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia. Sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan tahap 3. Yang kedua, objektifnya adalah untuk kita tingkatkan tahap kompetensi perantis lah ataupun adik-adik yang pelajar ni. Yang ketiga, kita nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar untuk menimba ilmu, untuk menyediakan diri di alam pekerjaan sebenar nanti. Dan pada masa yang sama, kita juga nak membina kerjaya lah. So bila adik-adik dah habis sahaja program SLDN ini, McDonald's nak serapkan terus. McDonald's nak serapkan terus bekerja dengan syarikat. Jadi tak perlu cari kerja tempat lain dah. Dah ada kerja dah. Tinggal tawaran tu adik nak terima ke tidak untuk menyertai McDonald's. Dan yang keempat adalah kita pada masa yang sama menyokong inisiatif kerajaan lah dalam meningkatkan taraf hidup, daya maju dan juga masyarakat Malaysia. Itu antara objektif untuk vocational SLDN. Apa program SLDN ni? So program SLDN ini adalah program pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan, di mana McDonald's bekerjasama dengan College Vocational ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dia punya model pembelajaran adalah teori 30%. Teori ni macam adik akan pergi kursus, pergi kelas, buat buku, lengkapkan logbook, lengkapkan latihan harian dan sebagainya. 30% sahaja. Baki 70% adalah adik-adik akan menjalani latihan praktikal. Latihan praktikal ni bekerja di dalam restoran McDonald's. Belajar kemahiran skill tadi di dalam restoran. Bagaimana nak servis, bagaimana nak buat burger dan sebagainya. Bila dah habis saja program ni, adik-adik akan diberi sijil kemahiran Malaysia untuk tahap 2 dan tahap 3. Tahap 2 dan tahap 3. Dan sijil ini dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran sendiri yang keluarkan, bukan McDonald's keluarkan. McDonald's menjalankan latihan, tapi pengiktirafan sijil ni dikeluarkan oleh kementerian ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran sendiri. Ya. So untuk laluan program SCAM ini, dia adalah beberapa mode yang perlu dilengkapkan. So untuk sijil kemahiran Malaysia tahap 2, adik ada perlu lengkap 7
Competency Unit. Unit kompetensi tu dia ada 7 bab lah. Kira 7 perkara, 7 subjek yang perlu dilengkapkan. Dan untuk SKM tahap 30, adik-adik perlu lengkapkan 4 sahaja, 4 CU sahaja. 4 CU ni bermaksud 4 unit saja, 4 bab sahaja. So, untuk setiap kelas tadi, teori 30% tadi, untuk setiap bulan perlu ada 30 jam. 30 jam lah untuk kelas teori. Dan 70% tadi sebanyak 81 jam untuk setiap CU. Okey. Dan pada masa yang sama adik adalah kelas tambahan seperti kelas kefahaman halal dan thayyiban, sahih diri dan juga dari segi komunikasi. Kenapa kita ada kelas komunikasi ni? Sebab semasa di dalam kelas adik-adik dikendaki buat presentation apa yang telah dibelajar dekat restoran tadi. Contohnya adik-adik telah diajar bagaimana nak serve customer. So dia ada proses-proses nombor 1, nombor 2, nombor 3. Apa nak kena buat? Nak bercakap macam mana? So dia ada pembentangan lah semasa di dalam kelas teori tadi. Ya? So itu antara proses-proses untuk model SKM. Ya? Kriteria pemulihan. Siapa yang boleh join program SLDN ni? Senang sangat. So antara kriteria yang kita tengok, adik-adik mesti ada 4M. Ya, 4M ni adalah adik-adik boleh membaca, menulis, mengira dan memahami. 4 perkara lah. Yang kedua adalah kesesuaian untuk bekerja dalam industri makanan. Adik-adik ni minat tak dalam industri makanan? Adik-adik ni tahu tak pasal sedikit tentang masakan dan sebagainya? Kena ada minat jugalah ya. Dan adik-adik perlu ada sikap boleh bekerjasama dan juga bersemangat untuk menjalani latihan ni. Yang selanjutnya adalah ketepatan dan kepantasan. Adik-adik mesti ada sikap-sikap nak pantas. Dekat McDonald kalau adik-adik pergi tengok dia orang kena serve kecepat, kena sediakan bahan-bahan ataupun produk-produk burger-burger yang dengan cepat dan pantas dan sebagainya ya. Dan disebabkan program ni adalah belajar, maka sikap ingin belajar adik-adik perlu ada. Sebab ada 30% tadi. Nak kena lengkapkan buku lah. Kalau di sekolah sekarang ni kerjanya sentiasa ada kan. Hampir 100% semuanya menggunakan buku, cikgu mengajar secara fizikal, tetapi di McDonald dia terbalik. Teori pembelajaran tu 30% je. Yang lain semua menjalani latihan praktikal. Okey, selanjutnya apakah langkah pembangunan program ni? Selepas adik dah habis program ni, maka adik-adik punya kerjaya tu dah ada. So bila dah habis tahap 3 tadi, SKM tahap 3, McDonald terus serapkan sebagai pekerja, terus menjadi leader di dalam restoran. Sama ada leader ataupun trainer di dalam restoran tersebut. Sebab matlamat syarikat adalah bila adik-adik dah habis, dah jadi trainer dan leader, kita nak lantik menjadi assistant manager di dalam restoran tersebut dengan menggunakan sijil SKM tahap 3 tadi. Terus kita accept sebagai leader dan trainer untuk menjadi pengurus di dalam restoran tersebut. Jadi adik-adik lah pula melatih orang-orang baru dan sebagainya di dalam restoran tu. Ya? So bila adik-adik habis, kita ada juga majlis graduasi untuk pelajar-pelajar. Samalah majlis convocation untuk pelajar-pelajar. So hingga kini ada yang perantis SLDN yang lama tu dah pun jadi manager di dalam restoran. So kerjaya tu dah ada dah kat dalam restoran McDonald's. Jadi untuk faedah ataupun package sebagai perantis SLDN. So untuk allowance sara hidup, selain daripada adik menjalani latihan teori dan juga praktikal di dalam restoran, McDonald juga beri allowance sara hidup. So allowance sara hidup ni kita beri sehingga 1,200 sebulan. Sehingga 1,200 sebulan. Sehingga ni bermaksud kalau ada cukup jumlah jam yang ditetapkan, maka adik akan dapat penuh lah 1,200 tadi. Tetapi sekiranya tak cukup, maka dia akan kurang lah. So that's why pentingnya kehadiran tadi. Kena datang hari-hari latihan, kelas teori, kelas praktikal kena datang. Maka cukuplah allowance tadi. Dan dalam package ini juga kita sediakan faedah perubatan, kursus-kursus untuk keselamatan makanan dan suntikan typhoid, semua ditanggung oleh pihak syarikat. Pada masa yang sama adik-adik dilindung oleh perlindungan insurans lah. So ada insurans juga ni. Dan makan di McDonald's. Pasal makan ni memang percuma lah dekat McDonald's sebab sekarang dah menjalani latihan di McDonald's. Jadi untuk pakaian seragam pun kita beri secara percuma, tiada charge. Dan yang paling best adalah bonus special. Adik-adik akan dapat bonus sebanyak RM500 bagi setiap SKM yang lengkap.
Katalah tadi ada 7 kompetensi unit, 7 kompetensi untuk SKM tahap 2. Bila habis je adik akan terima bonus RM500. Okey. Dan bila habis je SKM tahap 3, adik akan terima lagi RM500 sebab melengkapkan SKM tadi, tahap 2 dan tahap 3. Kena habis lah. Tak habis tak dapat lah. Ya. So, terma dan syarat program ini adalah dia punya program selama 18 bulan. 18 bulan di syarikat penaja McDonald's lah. So, untuk latihan adik-adik ni, adik-adik boleh pilih lokasi restoran mana yang adik nak menjalani latihan. Sama ada berdekatan dengan rumah ke ataupun nak duduk McDonald's punya asrama pun boleh. Di mana-mana lokasi lah. Tempoh latihan 6 hingga 8 jam sehari. So, dalam latihan ini, 6 hingga 8 jam sehari adik akan menjalani secara teori dan juga praktikal. Dan 6 hari seminggu lah sehingga tamat program ni, iaitu 18 bulan tadi. So, adik-adik bila gagal menghadirkan diri ataupun tak datang latihan lah, tak datang kelas, tak datang tempat kerja dan sebagainya melebihi 3 kali, maka program ini akan ditamatkan secara tidak langsung. Maka bila ditamatkan, adik-adik akan kena bayar ganti rugi lah, penalti dia. So that's why kita kata 18 bulan ni adik kena lengkapkan keseluruhan. Bila lengkap tak ada apa-apa ganti rugi pun, percuma je semua. Okey? Dan adik-adik juga dapat allowance tambahan sekiranya adik-adik ni menjalani latihan pada hari cuti umum. Public holiday kan, adik sepatutnya nak cuti kan, tetapi nak juga menjalani latihan, boleh. Itu ada lebih tambahan sebab dia akan dapat double pay pada hari tersebut. Dan perantis tidak dijadualkan kerja overtime. Disebabkan awak ni semua pelajar, maka kita tak galakkan untuk adik-adik ni membuat kerja lebih masa. So, latihan awak adalah di antara 6 hingga 8 jam sehari. Tetapi sekiranya pihak restoran memerlukan awak buat overtime 1 jam, 2 jam, tak ada masalah, boleh. Itu sebagai penambahan pendapatan masing-masing. Ya? So far faham ke? Dah habis dah. Itu secara asasnya berkenaan dengan program SLDN, dia punya terma dan syarat dan sebagainya. So sekiranya adik-adik ada pertanyaan lanjutan, tak faham, nak tanya sekarang boleh. Silakan. Okey, sekiranya ada sebarang soalan mungkin boleh ajukanlah, sama ada kamu buka mikrofon ataupun kamu boleh tanya menerusi ruangan chat. Okey. Mungkin ada yang kamu nak penerangan lebih details ke, bagaimana kamu nak membina kerjaya bersama-sama dengan McDonald. Okey. Ada soalan ni? Siapa tanya soalan kita bagi 1 kupon burger. Wah, menarik tu. Irfan, cepat Irfan. Saya ada. Saifuddin. Budin. Okey. Saifuddin. Latihan ni ada had umur ke? Ada. Kalau umur di antara tingkatan 3 dengan tingkatan 4, so proses permohonan nanti kena melalui college vocational masing-masing. Maknanya adik kena mohon melalui college vocational lah. Tetapi sekiranya adik telah mencapai umur 17 tahun dan ke atas, boleh memohon secara direct dengan McDonald's. Saifuddin, boleh kenalkan diri dan sekolah mana? Saya Muhammad Saifuddin Amullah, sekolah SMK Datuk Haji Muhammad Reza. Okey, terima kasih Saifuddin. Ada lagi soalan? Boleh kalau yang boleh buka mikrofon, cikgu sarankan buka mikrofon lah untuk tanya. Buka mikrofon, bukalah muka nak tengok. Bukalah muka nak tengok. Assalamualaikum. Okay, Nazmi mungkin ada. Okay. Boleh buka muka Nazmi. Boleh kenalkan diri dan sekolah mana. Nama saya Fawaz Nazmi dari SMK Sulaiman 3. Saya nak tanya, kalau macam kita dah habis kursus tu, bawa McDonald tu, jadi pekerjaan McD tu, McD yang tentukan kita bekerja di mana ke ataupun kita boleh pilih? Yang itu untuk permulaan awak boleh pilih. Tak ada masalah. Okay. Katalah Nazmi sekarang ni buat latihan ketika program SLDN tu di KL. Tapi bila habis program nak balik ke Seremban, boleh, tak ada masalah. Dia tak McDonald tak tentukan lah kita kerja kat mana?
Ya, awak boleh pilih. Kalau awak tak pilih, kita tentukan lah. Oh, okey. Terima kasih. Sama. Nazmi, nanti PM saya ya. Nazmi, saya Puan Ong. Nanti PM saya. Okey, ada lagi soalan? Kita baru 3.30 ni. Takkan nak habis awal kan? Kita tanya lagi Cik Rosli. Cik Rosli, nak tanya. Saya kaunselor SMK Methodist ACS. Ni dah ada murid form 5 saya sekarang. Dah PM saya. Kalau yang form 3 kan dia kena isi sekolah college vocational kan. Tapi kalau form 5 direct dia dengan Encik Rosli tu macam mana? Boleh. Direct email kepada saya. Emailkan resume untuk kita proceed temuduga dan juga isi borang dan sebagainya. Oh, okey. Terima kasih ya. Thank you. Okey, email address saya ada letak dalam chat box. Dan juga contact number pun saya ada letak dalam chat box. Cik Rosli, satu lagi soalan. Ada had umur tak? Tadi baru tanya lepas had umur. Had umur tadi kita dah mention iaitu kalau tingkatan 3 dengan tingkatan 4 kena melalui permohonan melalui KV. Kalau tingkatan 5 dekat atas boleh terus direct dengan McDonald. Okey, Irfan boleh buka mikrofon Irfan, buka mic dan juga buka video untuk tanyakan soalan. Irfan Daniel. Boleh Irfan? Oh, mic rosak. Okey, Irfan Daniel tanya, macam mana jika tengah dalam tempoh latihan tetapi rasa macam tak boleh teruskan, macam nak stop semasa dalam tempoh latihan? Maksudnya ada separuh jalan lah ni. Separuh jalan lah ni. Tadi kita dah mention separuh jalan tak boleh ni. Sebenarnya separuh jalan tak. Dia akan dikenakan penalti tadi. Melainkan dia ada syarat-syarat yang ataupun dia ada sebab-sebab kukuh untuk diberikan kepada JPK tadi, maka mungkin dikecualikan. Contohnya dia kemalangan ke, ataupun contohnya dia mendapat penyakit-penyakit kronik ke, kita tak pasti kan. Mungkin boleh dikecualikan. Okey. So Zarif mungkin boleh buka mikrofon Zarif, boleh tanya? Ini ada soalan daripada Muhammad Muzammil. Muhammad Muzammil. Dia kata masa latihan tu ada gaji ke? Masa latihan memang bukan kita tak panggil gaji, tapi kita panggil dia allowance. Kenapa, apa beza gaji dengan allowance? Gaji adalah untuk pekerja tetap. Allowance adalah untuk pelajar. Jadi allowance itu adalah tiada pemotongan EPF dan SOCSO. Gaji kalau dia ada pemotongan EPF dan SOCSO sebab pekerja. So SLDN ni adalah pelajar. Jadi kita tak ada pemotongan EPF dan SOCSO. Dia akan dapat allowance tu bersih lah. Sehingga dia habis dan diserapkan dia sebagai pekerja. Okey, ada soalan Cik Rosli daripada Wan Nabil ni, daripada Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dia tanya, adakah result SPM mempengaruhi peluang pekerjaan McDonald? Maybe jika result SPM tidak memuaskan, dia tak boleh jadi pekerja McD ke? Okey. Apa tadi tanya tadi? Soalan yang sangat bagus. Wan Muhammad Nabil dari dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Okey, Nabil, alhamdulillah tanya soalan ni. Bagus soalan ni. So program SLDN ni memang kita khaskan untuk pelajar-pelajar yang kurang bahagian akademik. Tetapi dia punya kelebihan adalah kepada kemahiran. Kemahiran ni maknanya skill lah. Sebab ada juga pelajar-pelajar dia tak suka nak baca buku, dia malas, dia tak suka. Jadi dia punya kemahiran adalah lebih kepada kerja-kerja skill tadi. Kerja-kerja betul, kalau suruh dia pergi servis ke, dia buat kerja-kerja kebajikan lain, dia bagus. Jadi dia lebih kepada itu. So kerja-kerja ataupun program SLDN ini lebih kepada pelajar-pelajar yang begini kategori dia.
Yang sesuai. Okey, Cik Rosli, Cik Zarif angkat tangan. Boleh buka mikrofon Zarif? Nak tanya kalau kan macam Cik Rosli cakap kan kalau dalam tingkatan 3, tingkatan 4 kena daftar melalui KV. Kalau dia masuk KV tapi dia nak masuk program ni macam mana? Boleh ke tak boleh ke? Boleh. Memang KV tu ada dua. Satu memang masuk ke KV, satu pergi ke KV McDonald's. KV ada dua. Satu college vocational, satu lagi college vocational McDonald. McDonald pun ada college vocational juga. Kita bekerjasama. Kita bekerjasama dengan college vocational. So kita ada Academy Vocational McDonald sendiri. So bila awak memohon saja, mohon college vocational, kalau awak kata nak minta McDonald's, dia terus ke hala ke McDonald's. Tetapi kalau awak mohon untuk ke KV, dia terus ke KV lah. Tetapi melalui KV sebab kita kerjasama sekali. Maksudnya dalam borang permohonan sekolah khusus tu, kita mohon ke KV yang memang ada kerjasama dengan McDonald lah terus. Betul. Dan di dalam tu juga ada pilihan untuk ke KV ataupun College Vocational McDonald. Betul. Okey. Jelas pada Zarif. Sebab dia tanya kalau tak masuk KV tak boleh ke? Kalau tak masuk KV maksudnya Zarif mohon lepas SPM lah rasanya. Okey, dari soalan daripada Ainur Alicia. Ainur tanya lepas kursus dan diterima kerja di MACD, kontrak kerja berapa tahun dan kalau kerja tak cukup tahun semasa agreement kontrak ada penalti ke? Untuk pekerja kita tak ada penalti apa-apa sebab dah bekerja. Syarat utama dia lengkapkan 18 bulan program ini, lepas habis program terpulang kepada pelajar, nak sambung dengan McDonald's ataupun ni nak sambung SKM tahap 4 pun ada, tahap 5 pun ada, pun boleh juga. Okey, maksudnya Cik Rosli, peluang pekerjaan kat McDonald ni sehingga level bagaimana tu maksudnya? Sehingga jadi manager ke, dia punya paling tinggi lah setakat ni kalau kita sambung ke College Vocational McDonald ni, sampai mana mereka boleh cipta dia orang punya kerjaya tu? So dia ada dua pilihan. Yang pertama, kemungkinan pelajar ini bila dah habis SKM tahap 2 dengan tahap 3, dia akan sambung dengan syarikat SKM tahap 4 bersamaan dengan diploma, SKM tahap 5 eksekutif diploma. Kalau dia nak sambung lah. Ataupun dia kata saya tak nak sambung lagi, saya nak kerja terus dengan McDonald's. So bila dia bekerja dengan McDonald's, dia tak perlu jadi staf biasa dah sebab dia dah melalui 18 bulan. Dia dah belajar kerja-kerja asas tadi. That's why bila dia menyertai, dia terus kepada trainer ataupun kepada leader tadi. Okey. Tapi program untuk crew trainer dengan leader tadi kita bagi tempoh 6 bulan je untuk dua-dua ni. Sebab tujuan utama tu kita nak jadikan dia tu sebagai assistant manager di dalam restoran. Itu paling minima. Paling minima lah. Maksudnya selepas dia dah habis 18 bulan tu, dia orang boleh sambung lah untuk yang SKM tahap 4 atau kan? tahap 5. Atau tahap 5. Okay, so Aiman tanya jika kalau tak lengkap 18 bulan apa jadi? Dah jawab dah, Karunisa dah tolong jawab, kena penalti. Mesti kena habiskan 18 bulan tu. Okey, ada lagi sebarang soalan daripada mana-mana pelajar? Okay. Adik-adik, saya nak nasihatkan ni sebab kita dah lalui COVID-19 ni 2 tahun kan? Tapi untuk program ni 18 bulan, setahun setengah saja. Rasa lama tak? Sebenarnya sekejap je, setahun setengah tu. Betul-betul, sekejap je. Cikgu Chu ada tanya ni, belajar tahap 4 dan 5 percuma juga ke? Betul. Ditanggung oleh pihak syarikat. Okey. Dengan syarat dihabiskanlah. Kalau separuh jalan ada penalti dia juga. Okey, Peter Delnison. Nanti Peter tuliskan butiran nama dari sekolah mana. Dia tanya soalan ni Cik Rosli, dia kata cikgu nak tanya gaji pekerja berapa? Mungkin dia terlepas tadi kot dan lambat masuk. Allowance untuk program ini adalah sehingga 1,200. Secara puratanya dalam RM5.80 lah per hour, per jam. Kalau bulanan tu dalam sehingga 1,200 lah. Sebab dia ikut jam kan ni, 6 hingga 8 jam. Kalau lengkap 8 jam sebulan tu dia akan dapat penuh lah. Ya?
Okay. So Irfan Daniel tanya ni Cik Rosli, dia kata Allah Akbar, kejap. Terlepas. Apakah kelebihan kerja MACD dari bekerja dalam bidang atau tempat lain? Kelebihan dia kerjaya. Kerjaya dia dah kata dah janjikan kepada awak. Lepas awak habis je tak payah cari kerja tempat lain, awak join McDonald's terus naik pangkat. Terus dah ada kerjaya, tak payah cari kerja tempat lain. Yang keduanya, untuk adik-adik membina kerjaya sangat-sangat besar. Kenapa saya kata sangat besar? Sebab McDonald's punya planning kita nak buka 450 buah restoran by tahun 2025. Sekarang dah 2021, dalam tempoh 4 tahun ni kita masih ada 100 buah restoran lagi nak buka. Jadi bila 100 buah restoran nak buka, kerjaya dengan syarikat tu sangat-sangat besar. Betul. That's why lah kita berkolaborasi untuk program SLDN ini, sebab kita nak dapatkan talent tadi. Kita nak berkembang kan? Okey, ada soalan daripada Cikgu Chu. Cik Rosli, ada tak kuota untuk murid kategori OKU? Kuota untuk OKU dalam program SLDN ke ataupun bekerja? Cikgu Chu dalam program SLDN ataupun bekerja, Cikgu Chu? Kalau bekerja ada tak bekerja? Saya jawab dua-dua lah sebenarnya Cikgu Chu lah. Okay. So untuk bekerja, setiap restoran memang kita target adalah 2% dari pekerja di dalam restoran untuk golongan OKU ini. Tetapi OKU kami, OKU yang ada had dia lah. Lagging lah Cikgu Rosli. Cik Rosli? Lag. Mungkin masalah internet. Ya, tak berapa boleh dengar. Sekejap ya, anak-anak murid yang bertanya soalan. Cik Rosli dia okey. Okey, kembali bersiaran. Okay. So tadi ada soalan daripada Cikgu Chu, Cik Rosli dah jawab. So ada soalan daripada tadi Danielson tadi dia dah tanya soalan. Ni anak murid saya di sekolah lama saya ni di SMK Lundu Sarawak. Sebab saya pernah bertugas di situ. Danielson mungkin ingat atau tidak. Kita ingat si Cikgu Noriah tu. Okay, sampai ke Sarawak kita punya info ni, perkongsian kita ni, alhamdulillah. Okay, Nur Emilia Natasha pun dari Sarawak, dia SMK Lundu juga. Dia tanya boleh apply McDonald yang tertentu sahaja ke atau boleh pergi ke negeri lain? Boleh. Untuk penempatan program SLDN ini adalah khas untuk restoran-restoran yang telah ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran sahaja. Contohnya kalau ada mohon latihan ini di Sabah dan Sarawak, belum lagi. Sebab restoran di sana belum disertified, belum ditauliahkan lagi. Hanya di bahagian Semenanjung je buat masa sekarang. Okay, so Emilia mungkin kita boleh berhijrah di situ lah, di Semenanjung mungkin kita berminat untuk join program bersama McDonald. Okay, so Cik Rosli masih lag tak clear. Okay, tersekat-sekat. Mungkin hari nak hujan kot kat sana. Okay, so ada soalan daripada Nurul Khairunisa dari SMK Puteri. Dia kata kalau masuk asrama MACD ada bayaran, ada kena bayar kos apa-apa tak? Mungkin dia tertinggal lah ni tadi. Untuk MACD punya asrama, kos kita ada charge lah. Dah boleh bayar dah. Kita akan tolak daripada dia punya allowance sebanyak RM150 sebulan. Okay. Termasuk api dan air lah semua tu. Okay, so jelas Nisa. Okay, kita pun ada bersama-sama kita Cikgu Azrina kaunselor daripada College Vocational Kuala Kelawang, antara salah satu college lah yang bekerjasama lah dengan McDonald Malaysia.
Okay, insyaAllah. Dia dah promote dah tu, boleh hubungi College Vocational Kuala Kelawang untuk tingkatan 3 tahun 2021. InsyaAllah kita akan wawarkan lah Cikgu Azrina. Okay, sebab permohonan ditutup pada 15 November. Okay. Jadi okay, Aiman ada Oh tadi Aiman dah tanya. Emilia Natasha tanya ada tak di Sarawak? Di Selangor. Tak pasti. Ada tak di Selangor? Di Selangor ada. Ada restoran Selangor. Selangor lah banyak sekali restoran. Dan di Selangor college yang bekerjasama dengan McDonald ni college mana tu Cikgu Rosli? ERT Setapak, Sepang. Okay. So ada soalan daripada Haris Zakwan ni tadi daripada SMK Dr. Haji Muhammad Reza. Bagaimana caranya untuk memohon semasa di tingkatan 4? Maksudnya tingkatan 4 ni kita kena tunggu lepas SPM ke macam mana? Haris Zakwan. Untuk program ini siapa yang tingkatan 5 dia kena habis SPM lah. Dia kena lepas SPM. Kalau sekarang ni dia di tingkatan 4 2021 ni di tingkatan 4 dia kena tunggu habis SPM lah. Sebab nanti dia program ini SLDN ni dia adalah sepenuh masa. Kan 5 untuk tingkatan 4 tahun 2022. Macam mana dia nak menjalani Haris Zakwan sekarang Haris Zakwan sekarang tingkatan 3. Bolehlah guna selepas PT3. Tapi PT3 tak ada. Maksudnya ambilan yang inilah Zakwan. Ambilan untuk sekolah khusus yang dibuka sehingga 15 November ni. Nanti boleh PM Cikgu Haris Zakwan untuk dapatkan info lah. Cikgu boleh share lah nanti bersama dengan Cikgu Azrina. Kalau berminat lah untuk maksudnya kamu sebenarnya dah fokus dah. Dah tahu apa yang kamu nak dah sebenarnya. Kalau kamu nak bersambung dengan College Vocational McDonald ni sebenarnya kamu dah tahu dah hala tuju kamu sebenarnya. Daripada kamu nak bukan kata buang masa dekat SPM, tapi kita tahu, kita nilai diri kita, kemampuan kita sendiri. Mungkin ada soalan-soalan lain. Banyak soal, ada lagi ke yang nak bertanya? Boleh buka mikrofon ataupun boleh inilah bertanya soalan di chat box. Ramai. Ada yang nak bertanya, silakan. Peter Danielson ada di Sarawak. Di Sarawak masih belum ada lagi. Hanya di Semenanjung. Jadi Peter mungkin kita boleh datang situ lah Peter. Kita diam di Semenanjung, kita boleh belajar di Semenanjung. Okey. Tak ada masalah Peter. Mungkin Peter nanti boleh sharekan dengan kawan-kawan di SMK Lundu. Sekolah kami tu dulu SMK Lundu. Peter kenal kasih kami tu. Cikgu Nuria. Rasanya kamu tak kenal lah sebab saya dah pindah sini dah 3 tahun dah. Saya di SMK Lundu daripada tak kenal ya, betul. Saya bekas guru bimbingan kaunseling di SMK Lundu. Wah, salam perkenalan lah Peter. So ada lagi soalan? Di Sarawak tak ada Peter Cik Rosli dah terangkan tadi. Nabila Natasha dari SMK Seremantika. Jika sudah memohon KV, bagaimana mahu memohon ke KV McDonald? Tadi mungkin dia terlepas Cik Rosli. Nabila Natasha, jika sudah memohon KV, bagaimana mahu memohon ke KV McDonald? Mungkin boleh ulang. Saya boleh tolong jawab sebab tadi saya ada tanya Cikgu Azrina. Dia kata yang dalam borang PKSK itu ada pilihan untuk khusus McDonald ni. So dan maklumat berkenaan dengan permohonan secara online telah dipaparkan oleh Cikgu Azrina. So nanti anda boleh kemas kini lagi borang PKSK anda supaya dalam 3 pilihan tu salah satu pilihan adalah
khusus nama program itu adalah penyediaan dan perkhidmatan makanan segera, SLDN McDonald's. Okay. So buat edit lah. So that dalam borang PKSK anda ada pilihan berkenaan. Okey, jelas kepada yang bertanya tu bagaimana nak mohon. Cik Rosi, saya nak tanyalah untuk yang tingkatan lepasan SPM, mereka buat permohonan terus kepada McDonald ke ataupun macam mana? Betul. Seperti yang saya maklumkan tadi, terus hantar resume kepada saya. Seperti email address yang saya letak tadi dekat dalam kita punya chat box, dan ataupun nak WhatsApp saya direct pun boleh. Okey. Jadi yang mana tingkatan 4 sekarang dan tingkatan 5 sekarang, kamu akan kena menunggu sehingga SPM kamu selesai. Bila dah selesai, kamu boleh menghantar resume terus kepada Cik Rosli untuk buat permohonan lah untuk mengikuti program ni. Okey, jelas So Vijaya Kumar, okay, how about form 4 subjects if I join MACD? You kena tunggu lepas SPM kalau sekarang kamu di tingkatan 4. Okay. So ada lagi soalan? Okay, terima kasih Vijaya atas soalan kamu. Okay, so yang mana berada di Sabah ataupun Sarawak, program ni hanya dijalankan di Semenanjung sahaja. Tapi cikgu rasa tak ada jadi isu lah kalau kamu faham tujuan sebenar kamu nak bina kerjaya bersama dengan McDonald. Okay. Sebenarnya lebih bagus begitulah bila kita belajar dan kita terus bekerja, dijamin pekerjaan. Itu lebih baguslah, tapi dengan syarat sebenarnya kamu dah memang berazam lah sebenarnya, tekad nak bina kerjaya bersama McDonald. Baru kamu nampaklah peluang tu. Itu saya pada pandangan cikgu lah, secara peribadilah. Mungkin pandangan kamu mungkin berbeza, tapi cikgu rasa kamu boleh bincangkan bersama dengan guru bimbingan dan kaunseling kamu lah. Okay, untuk dapatkan lagi info yang lebih lanjut lah, di samping penerangan yang disampaikan oleh Cik Rosli tadi. Okay, nampak sebenarnya menarik kita bina kerjaya, kita dah nampak dah sebenarnya daripada tingkatan 3 kita nak ke mana hala tuju kita. Sebenarnya banyak je peluang, cuma terpulang pada individu tu sendiri membuat perancangan. Okay, jadi ada soalan lagi ke? Okay, yang mana tingkatan 1, tingkatan 2 yang sedang mengikuti taklimat ni, okay, tingkatan 1, tingkatan 2 kamu kena tunggulah selepas tingkatan 3 kalau kamu nak bina kerjaya kamu bersama dengan McDonald. Tapi tak apa, kamu dapat input awal, mungkin kamu boleh berbincang dengan parents, dengan guru kaunseling kamu. Okay, tak ada masalah. Sebab kita memang buka hari ini kepada pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 dan juga bekas pelajar ataupun SPM 2020. Okay, yang masih lagi tercari-cari peluang pekerjaan. So sebab so far diorang bina kerjaya pun so far saya rasa jadi rider lah. Jadi mungkin kita boleh up sikit. Mana tahu rezeki kamu satu hari nanti kamu boleh jadi manager kan, untuk uruskan McDonald dekat Malaysia ni. Okay. Ada lagi soalan ke? Di McDonald ni kalau siapa nak jadi manager, dia kena tahu kerja-kerja asas di restoran terlebih dahulu. Baru boleh jadi manager. Bermula dari bawah lah. Bermula daripada bawah kan. So ada lagi soalan? Anyone? Saya ingin nak tanya, semasa tahun ini kan saya hadir taklimat tentang program ini, ada sebut tentang khusus yang ditawarkan. Satu adalah tentang pengendalian makanan. Ada lagi satu khusus tentang macam mana cara nak buat kopi. Barista. Barista. Ya, barista. So, adakah khusus barista ini ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang mohon tingkatan, pelajar-pelajar tingkatan 3 juga ke? Ataupun mereka sekadar boleh mohon untuk
pengendalian makanan? Untuk pengendalian makanan adalah memang wajib untuk semua pekerja dan juga pelajar, wajib, sebab dia menyertai dalam restoran makanan memang kena ada kursus tersebut. Tetapi untuk kursus dalam program barista SLDN ini, buat masa sekarang kita hanya buka untuk pekerja sedia ada untuk barista. Sebab barista ni kami ada barista di restoran, tetapi kami nak pekerja di dalam restoran yang buat barista tu ditauliahkan terlebih dahulu. Sebelum kita ambil orang luar buat training dan sebagainya, kita kena ada pentaulihan daripada employee sendiri. Jadi untuk barista hanya untuk pekerja di dalam restoran sahaja. Tidak terbuka kepada mana-mana lagi lah. Maksudnya pekerja tu ditawarkan ataupun dia mohon? Ke macam Pekerja mana? Pekerja tu secara bila dia mohon barista saja, kita serap dengan dia. Bila diserap secara automatik dia masuk dalam program SLDN barista. Oh, okey, faham. Dia untunglah, secara automatik dia akan dapat CJ lah bila dia tamat nanti. Sebab dia dah jadi pekerja kan. Kemudian dia nak kembangkan lagi bakat yang dia ada tu. Sebab barista ni bukan semua orang boleh. Dia kena adalah dia belajar kan, dan dia memang ada artistik sikit lah kat dalam diri dia tu, personality dia tu. Dia kena ada creativity. Yes, creativity dia tu. Minat. Okey, ada lagi soalan ke? Encik Rosli, nak bagi motivasi pada murid-murid, mereka ada peluang kan nak kerjaya mereka boleh sampai ke peringkat manager kan? So kalau gaji manager tu berapa? Gaji boleh manager. Bagi sikit gambaran tak, biar ada murid ada motivasi untuk apa? Untuk minimum sebagai manager yang paling rendah lah kita ambil, manager, assistant manager. Tak dengar. Manager di dalam restoran, paling rendah lah manager, kita panggil dia assistant manager. So untuk assistant manager ini, basic minimum dia pun sudah 2,000. 2,000 ini dalam tempoh 4 bulan sahaja, sebab dia ada curriculum yang dia kena complete. Bila jadi manager pun ada kelas yang kena hadir ni. Jadi untuk tempoh 4 bulan. Tak dengar Cikgu Rosli. Tak dengar? Dengar tak sekarang? Tak dengar. Saya dengar. Sekarang okey. Okey. Mereka ini sebagai manager di dalam restoran, minimum basicnya adalah 2,000 dalam tempoh 4 hingga 6 bulan. Selepas 4 hingga 6 bulan sudah dikonfirmkan ada kenaikan RM400. Jadi basic baru dia adalah 2,400 pada lepas 6 bulan. 2,000 permulaan, lepas dia habis kursus yang pertama iaitu 4 hingga 6 bulan yang pertama, dia akan dinaikkan kepada 2,400. 2,400 ini tidak termasuk kenaikan gaji ya. Ini basic salary sahaja. So kalau dia beruntung, kemungkinan tahun itu dia akan naik 2 kali gaji. Okey, ada lagi soalan daripada murid-murid ataupun cikgu kaunseling kat dalam ni? Di McDonald ni kalau belajar memang tak henti lah, di mana position sekalipun, sama ada you jadi manager ke, restoran besar, pengurus besar restoran ke, dia tidak ada kurikulum ataupun kursus-kursus yang dia kena hadiri. Maksudnya memang dia akan sentiasa belajar lah kan, ilmu yang baru tu. Lepas tu kalau dia dah jadi restoran general manager, dan dia berminat nak sambung ataupun further study lah. McDonald ada collaboration dengan University Technology Malaysia, UTM. So dia boleh sambung dengan UTM dan dia dapat 5 accredited subjek. Sebab 5 subjek tadi dia dah belajar dekat McDonald. So daripada 15 subjek dia hanya go through 10 subjek je. Itu untuk kursus apa tu yang di UTM tu? Business Management. Okay. Kalau dia orang berminat lah tiba-tiba kan, nak berminat nak sambung master,
Kita ada collaboration dengan UTM semua. Menarik tu. Macam saya lah dulu, saya ambil PJJ juga, dah tua-tua baru nak belajar. Jadi saya pun ambil PJJ dengan UTM juga. Oh, untuk human resource lah. Human resource management. Tapi jimat lah course tu kalau kita nak ambil belajar di universiti memang sangat mahal. Sekarang ni berpuluh-puluh ribu. Betul. Jadi dah ada peluang ni, better kita ambil lah. Okay. Okay, ada lagi soalan ke? Tu saya nampak Afrina Ismah tu. Dia tanya soalan ke? Afrina, mana Afrina? Kejap. Ada yang angkat tangan ke? Sebab kat dalam chat box ni tak ada pula. Tak ada, nampak macam angkat tangan tu. Okay. So untuk makluman murid ni, Cikgu Ong dah pun share borang maklum balas dan juga link kehadiran ni. Bolehlah kamu bertindak mengisi borang maklum balas dan juga mengisi kehadiran kamu lah. Okay, jadi ada sebarang lagi soalan sebelum kita akhir sebab kita punya masa sehingga 4 suku Cikgu harap kalau boleh tanyalah lagi apa sahaja yang kamu rasa kamu perlu tahu untuk program ni. Masa ni lah peluang nak bertanya. Okay. Encik Rosli. Ya. Saya ada seorang anak murid, sekarang dia form 4. Tapi dia kategori OKU. Tapi dia bukan OKU, dia OKU bahagian how to say? Pembelajaran lah. Pembelajaran. Tapi tubuh badan semua okey. So kalau dia nak join tu form 4 ni boleh tak? Saya cadangkan sebab program SLDN ni dia ada juga untuk golongan OKU. Tapi sekarang ni golongan OKU ini kita terhad sikit lah sebab kita baru ada satu grup saja kumpulan. Kita tengah buat percubaan lah. So satu kumpulan ini yang pertama ini pun akan habis juga ni. By hujung tahun ni diorang dah habis dah SKM tahap 3. Tapi kita tengah buat percubaan lah, itu grup pertama. So grup kedua ni bila dibuka saya tak pasti, kita tengah kolaborasi dengan Jabatan Kebajikan juga. Okey. Maksudnya baru percubaan lah, perintis jugalah ni untuk golongan OKU. Maksudnya golongan OKU yang Cik Rosli masukkan tu mereka dalam kategori yang bagaimana? Dari segi ada masalah pembelajaran ke? Cik Rosli dia tengah lag. tak apa jelas. Dalam kategori yang macam mana tu Cik Rosli yang OKU ni? Pekat dan bisu ke? Cik Rosli lagging sekejap. Tak apa Irfan, Izzat dah di-live kan? Izzat mana pun cikgu tak tahulah ni, Daniel Izzat ke? Okay, Cik Rosli. Soalan dia menarik tadi terpaksa di-live kan Izzat. Dia tanya, macam mana kalau saya nak dapatkan ex saya yang telah tinggalkan saya? Macam-macam soalan. Jawapan cikgu, binalah kerjaya di McD. So belanja ex-girlfriend kamu dengan McDonald. Dia akan jadi rapat balik. Okay, so macam mana Cik Rosli? OKU ni dalam kelompok yang bagaimana? Pekat dan bisu diterima ke ataupun masalah pembelajaran? Kita biasanya kita ada masalah pembelajaran learning disability kebanyakannya. Tapi dari segi kurang upaya, dari segi fizikal memang tak digalakkan lah sebab dia ada buat kerja-kerja pemasak dan sebagainya. So risiko dia sangat-sangat tinggi kan. Jadi dia ada had jugalah. Pekat dan bisu pun kita ada.
kita ada sedikit yang partially blind pun ada. Kita ada juga. Jadi banyak kategori juga kita ada sebenarnya. Cumanya bila kita menjalankan temu duga, kita akan identify lah sama ada sesuai ke tidak. Macam yang ada mild Down syndrome tu ataupun autism, ada ke? Sebab saya macam perasan lah ada. Ada pekerja, tak silap saya dekat McDonald di apa tu, Center Point ni. Saya rasa macam saya ada ternampak lah pekerja yang macam nampak macam Down syndrome. Tapi dia macam mild sangat. Ya, betul. Okey, itu untuk pekerja lah. Dia terlebih ramah sikit. Dekat Seremban pun ada. Dekat Seremban pun ada Saya perasan yang dekat tu lah, dekat ni. Dekat yang apa tu, McD yang kecil tu, yang dekat Center Point tu. Betul. Okey, saya pelajar inklusif ADHD SMK Dato' Haji Muhammad Reza. Okey, siapa ni Mawar Nurhanis ni? Nama penuh kamu siapa ni? ADHD Muhammad Haris Zakwat. Oh, okey Haris. Haris dekat tingkatan 4 kan? Tingkatan 3. Okey. So pelajar inklusif ADHD. Boleh tak? 3 apa Haris? Minta maaf cikgu mungkin ni. 3 apa 3B ke? Haris Zakwat. Oh 3 cekal. Okey. So boleh diterima ke pelajar inklusif ADHD ni? Cikgu rasa tak ada masalah pun. Cuba cikgu Cik Rosli beri feedback. Ini biasanya ADHD ni dia mild. So saya rasa tak ada masalah dari segi pembelajaran pun. Cumanya mungkin kita akan asingkanlah dia daripada grup-grup yang biasa ni, because kita pun tak nak penalize dia. Pembelajaran dia mungkin agak berbeza sikit. So that's why dia ada grup-grup special sikit lah. Okay. So next year boleh Haris boleh mohon lah. This year lah Haris. Betul, this year. Kalau Haris berminat, dia macam ni lah. Kalau kamu rasa kamu berminat, kamu cuba isi borang. Kalau ada betul rezeki kamu dapat, kamu explore lah. Okay, di samping tu kamu discuss dengan parents lah. Sebab kadang-kadang parents ni dia tak faham. Maksudnya pelajar-pelajar yang mengikuti program ni bersama dengan college vocational, mereka pun akan ada SPM setara lah maksudnya. Samalah dengan ni SPM setara tu. Ada ke sijil? Mereka akan tanyalah. Macam KV biasa dia memang ada SPM setara kan. Jadi macam di college vocational McDonald ni macam mana Cik Rosli? Dari segi pembelajaran tu. Tak faham untuk SPM setara. Ada tak mereka menerima ni jugalah macam college vocational yang biasa? Mereka kan belajar 4 tahun di KV, mereka ada SPM setara. Sama level lah. Sebab ini yang merungsingkan parents sebenarnya. Mereka rasa macam kalau ambil kemahiran ni nanti tak ada SPM. So tak ada SPM nanti bila dah tak minat nak kerja dengan ni, macam mana arah dia orang? So untuk pelajar-pelajar ni, that's why dia orang yang melalui pelajar-pelajar yang memohon melalui KV tadi wajib ambil SPM. Okay. Dia wajib ambil SPM. That's why dia dengan KV. Jadi dia kena ambil mata pelajaran M4. Okay, M4. Okay. M4 ni yang 5 subjek tadi tu lah. So itu adalah wajib, dia orang kena ambil SPM. So dalam arti kata lain, siapa yang memohon dengan KV tadi, dia akan dapat 2 sijil lah. Satu mata pelajaran SPM, satu lagi sijil SKM dengan MACD. Okay. Jelas siapa yang berminat nak memulakan karier kamu dengan McDonald, cikgu rasa ini memang salah satu pilihan yang bijak lah, yang terbaik lah. Untuk kamu mulakan sebab McDonald ni restoran yang kita tak perlu nak kenalkan lagi lah, tak perlu nak dipromosikan. Dengar je McD dah dalam kepala otak dah tahu dah apa yang kita nak order. Okay, so kita sekarang dah 4-6 minit. Jadi cikgu harap boleh isi borang maklum balas dan juga borang kehadiran kepada para pelajar yang bersama-sama kita.
Dan mungkin pelajar-pelajar yang bertanya soalan tu tadi mungkin boleh redeem kod kupon. Siapa tak tanya pun saya bagi juga. Oh, okey. Yang pasti dia hadir. Isi borang kehadiran. Yang terkeluar tu tadi apalah kan, rezeki masing-masing. Isi borang kehadiran, dalam tu ada sekolah, mungkin kita boleh rujuk pada guru bimbingan lah, Cikgu Chu, Cikgu Ong, untuk menerima voucher daripada MACD. Sebab begitu baik hati Cik Rosli. Kita akan pass kepada kaunselor Cikgu Ong lah. Okey. Suruh dia uruskan nanti. Okey, terima kasih Cik Rosli. Okay, ada lagi ke para pelajar last mungkin? Jadi untuk saya terangkan sekali lagi berkenaan dengan apa tadi, pelajar-pelajar yang memohon memasuki KV tadi tu, mereka ada dua perkara yang kena buat lah. Satu, mereka kena wajib ambil kursus ataupun kelas untuk SPM atau pelajaran M-Park. Sebulan sekali je kelas ni dengan cikgu-cikgu pun. Yang keduanya kelas dengan MACD lah. So dia ada dua kelas yang berbeza. So untuk kelas mata pelajaran M-Park tadi dengan cikgu KV, yang itu kalau dia hadir kelas tersebut sebulan sekali tadi, maka itu tak ada allowance dibayar sebab dia dengan KV. Tapi kalau kelas teori dengan MACD, dia akan berbayar. Ya? Yeah? So setakat ni Cik Rosli, berapa bilangan pelajar yang sedang mengikuti program ni di seluruh Malaysia? Kalau untuk dengan KV, so far untuk kohort 1 kita ada lebih kurang 42 orang. Sebab itu adalah permulaan kohort 1. Untuk kohort 2 ni kita ada dalam 304 orang. Termasuk yang Seremban punya lah. Oh, ramai. Yang Kelewang punya ada 25. Oh, KV Kuala Kelawang. Maksudnya di KV Kuala Kelawang dia ada had lah kan Cik Rosli? Setakat maksimum berapa yang boleh mohon? Betul. Dia macam ni, kalau untuk satu cikgu ataupun kita panggil coach, dia boleh ajar seramai 25 orang. Kalau saya ada 2 coach di dalam restoran tu, dia boleh ajar 50 orang. Tapi di KV Kuala Kelawang sendiri, maksimum dia pengambilan? Itu yang terpulang kepada KV, beberapa kekosongan pula. Okay. Nanti kita boleh tanya Cik Azrina lah dengan lebih lanjut. Sebab nanti cikgu pula tak cukup nak mengajar kelas mata pelajaran M-Park tu kan. Okay. Zarif, kenapa Zarif tak boleh buka link ke? Okay, saya rasa itu sahaja kot. Alhamdulillah. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada Cik Rosli Salim atas penerangan tadi. Zarif tak boleh buka link. Dah tutup ke Cikgu Ong? Sebab ada pelajar tak dapat nak buka link. Okey. Tak tutup. Oh, okey. Cuba lagi Zarif. Irfan kata okey je. Jangan bergaduh dalam ni ya. Anak murid saya ni yang bertuah 2 orang ni. Okey. Jadi urus setia mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Cik Rosli atas penerangan ni. Nampaknya kita lebih jelas lah berkenaan dengan program apprentice bersama dengan College Vocational McDonald. Okay. Jadi cikgu harap penerangan pada petang ini nampak lagi lah jalan kamu untuk kamu mengisi borang permohonan kemasukan ke sekolah khusus lah. Jadi kamu boleh pilih lagi kat situ lah. Seremban di KV Kuala Kelawang sahaja yang menawarkan. Di negeri lain adalah kalau kamu berminat nak sambung konon-konon nak berhijrah, nak cari ilmu kat negeri lain kan. Mungkin kamu boleh tengoklah nanti dalam borang permohonan tersebut. Okey, Siti Zubaidah pun tak boleh buka link. Cuba lagi Zubaidah. Try kat laptop atau try lagi sekali ini kata. Okey, cuba lagi mungkin nanti boleh minta dengan cikgu lah link tu. Mungkin tak boleh buka sekarang, mungkin kita cuba kejap lagi. Okay, so